Dalam video ni cikgu akan cuba terangkan bab yang kelima, sebatian karbon. Jadi sebelum cikgu nak pergi secara satu persatu apa yang ada dalam nota yang cikgu guna ni ya, kita pergi dululah ya, secara ringkasnya daripada awal sehinggalah akhir. Yang pertama sekali kita nak cuba fahamkan apa maksud sebatian karbon ni. Sebatian karbon. Kemudian jenis untuk sebatian karbon ni, ada jenis-jenis dia tertentu tak? Seterusnya kita nak cuba fahamkan tentang kitar karbon. Jadi ada kitaran dia lah. Ini semua cikgu ambil daripada buku teks. Kemudian ada juga yang kita kena tahu tentang hidrokarbon. Jadi hidrokarbon tu apa dia? Dan kita ada juga mengenai alkohol. Okay, alkohol. Ada juga kita kena fahamkan tentang lemak. Lepas tu kita nak fahamkan tentang minyak sawit. Dan akhir sekali kita nak cuba fahamkan tentang sabun. Jadi ini sahaja yang ada dalam bab yang kelima ni, yang melibatkan sebatian karbon. Jadi cikgu cubalah ya. Sebab yang ni dia tak melibatkan biologi. Adalah sedikit biologi, tapi dia tak melibatkan sangat biologi. Jadi cikgu punya bidang ni sebenarnya dia lebih kepada biologi. Jadi dia masuk sikit-sikit kimia ni, cikgu cubalah sedaya mampu untuk bagi kamu faham. Okey, sebatian karbon. Jadi bila sebut tentang sebatian karbon, nampak tak ada perkataan karbon ni. Jadi nak tak nak dia mestilah ada unsur karbon. Mudah sahaja. Okey, sebatian karbon dia mesti ada unsur karbon. Jadi sebenarnya banyak perkara-perkara, benda-benda di sekeliling kita ni, dia ada mengandungi unsur karbon. Cuba kamu tengok kamu punya buku. Jadi buku tu sendiri dia ada sebatian karbon dia. Dia ada karbon buku. Kamu tengok beras. Okey, beras ataupun nasi yang kamu makan. Dia ada sebatian karbon pada nasi itu. Kamu tengok daun. Di daun tu sendiri ada sebatian karbon. Kamu tengok kamu punya TV. Jadi di TV itu, untuk buat TV itu dia ada sebatian karbon. Jadi banyak sebenarnya benda-benda dalam muka bumi ini dia adalah sebatian karbon, mengandungi karbon. Jadi ada beberapa sebatian lah dia bukan sebatian karbon kalau dia tidak mengandungi karbon. Contohnya apa? Yang paling mudah sekali yang tidak mengandungi karbon. Contohnya air. Air kan H2O. H2O. Cuk tukar warna merah. H2O. Ada karbon tak? Tidak ada karbon. Jadi air bukanlah sebatian karbon. Kemudian oksigen. Oksigen ada karbon ke tidak? Tidak. Dia bukanlah sebatian karbon. Jadi itu contoh paling mudah lah yang cikgu boleh datangkan kepada kamu. Kemudian kita ada jenis sebatian karbon. Kita ada sebatian karbon yang organik, sebatian karbon yang bukan organik. Jadi kalau kita ada tanaman kan, tanaman organik, tanaman bukan organik, itu maksud dia lain lah. Dia tak sama dengan yang organik dengan bukan organik ni. Kalau tanaman organik, tak organik itu dia melibatkan penggunaan racun serangga. Tetapi untuk sebatian karbon ni, kalau kita sebut jenis yang organik, maksudnya dia berasal dari benda hidup. Berasal dari benda hidup. Jadi benda tu hidup dulu, kemudian mati. Jadi bila mati, dia akan tukar kepada bentuk yang lain, keadaan yang lain. Tetapi dia masih lagi mengandungi karbon. Karbon tu masih kekal lagi macam tu, masih ada lagi dia punya elemen karbon tu kan. Karbon tu ikatan di antara satu karbon dengan karbon yang lain. Dia cuma berasal daripada benda hidup. Jadi benda hidup ni, apa ciri-ciri benda hidup? Selalunya ciri benda hidup ni dia membiak. Membiak ni maksudnya dia jadi banyak. Sama ada dia membiak secara seksual, dia ada pasangan, atau dia membiak secara aseksual, dia sendiri dapat hasilkan anak-anak dia. Okey, itu salah satu ciri benda hidup. Ciri benda hidup yang lain, dia membesar. Jadi contohnya macam adik kamu tengok dia lahir ke dunia ni,
ibu kamu sambut, berat dia mungkin 3.3 kilogram. Jadi selepas 5 tahun ke 6 tahun, berat dia jadi 30 kilogram. Apa yang berlaku? Berlaku pembesaran, tumbesaran, pertumbuhan. Okey, jadi dia benda hidup lah. Benda hidup berlaku tumbesaran. Dan ciri-ciri yang lain lah. Cikgu tak nak pergi cerita, benda tu nanti dia panjang pula. Jadi sebagai contoh, apa dia jenis sebatian karbon yang berasal dari benda hidup ni, tapi dia dah mati lah. Contohnya petroleum. Jadi petroleum ni, dia datang daripada haiwan-haiwan yang dah berjuta-juta tahun lamanya dia mati. Dan kamu kena ingat ya, macam kita kan, manusia kan, manusia ni kalau mati, dia dekat kulit, bawah kulit manusia ni ada apa? Ada lemak. Jadi lemak ni bila dia kena cahaya matahari, dia kena dalam keadaan haba, dia boleh tukar jadi minyak disebabkan kenaikan suhu tu. Dan kalau yang haiwan yang hidup berjuta-juta tahun tu, kan hidupan ni dikatakan ada wujud sejak berusia 1 bilion tahun. Bukan bumi ni 1 bilion, kalau tak salah cikgu lah. Dan bumi ni dah ada lebih kurang 5 bilion tahun. Kehidupan tu mula membentuk 1 bilion. Ni teori evolusi. Teori evolusi. Kemudian adalah daripada haiwan ataupun daripada organisme sekecil-kecil tu, dia mula bertukar daripada satu sel jadi multi sel. Jadi multi sel jadi besar sikit, jadi haiwan akuatik. Akuatik nanti dia jadi amphibian. Amphibian nanti jadi reptile. Dia ada berlaku pertukaran evolusi di situ. Tetapi ada penceritaan dia tu, haiwan-haiwan yang hidup dah berjuta-juta tahun lepas dah mati, kemudian dia mendak ke bawah ni. Dan pastinya lah dia punya daging, demaging, lemak-lemak dia tu dah bertukar jadi minyak, dah bertukar jadi petroleum ni. Okey, dah bertukar jadi petroleum. Nanti kita tengoklah ada dalam bawah ni macam mana pembentukan petroleum. Jadi nak beritahu macam badan manusia sendiri pun dia ada lemak. Lemak ni pun boleh ditukar jadi minyak. Minyak boleh bakar ya, boleh bakar. Jadi ada orang lah dia guna minyak haiwan. Ya, minyak yang datang daripada haiwan tu dan boleh jadi lilin, boleh buat lilin. Apatah lagi haiwan-haiwan yang dah hidup berjuta-juta tahun lepas kan. Kemudian sutera. Sutera ni datang daripada ulat sutera lah. Kalau tak salah cikgu, kepompong dia tu. Ya, kepompong kau. Kalau tak salah cikgu lah ya. Cikgu tak pakai sutera jadi tak apa nak tahu sangat lah. Tapi tak salah cikgu, adalah dia punya kepompong dia tu yang ditukarkan jadi benang sutera. Benang tu dijadikan kain sutera. Jadi benda ni dia berasal daripada benda hidup yang dihasilkan oleh benda hidup. Kemudian arang kayu. Jadi arang kayu ni daripada tumbuhan-tumbuhan yang dah lama, dah lama mati. Jadi kamu kena ingat kayu memanglah, kalau kayu yang dimakan anak-anak itu, dia mudah mereput. Sebab apa dimakan? Direputkan oleh haiwan-haiwan. Tapi ada kayu yang bila dia termampat, dia boleh bertukar jadi sekeras-keras kayu. Daripada sekeras-keras kayu, dia boleh bertukar jadi batu. Batu ni kalau dia mampat, dia boleh sekeras-keras batu. Sebab itulah dekat luar negara ataupun dalam negara ada juga kot. Ada orang ni dia sanggup pergi pecah ke, pergi cari ke kayu-kayu yang dah bertukar jadi batu. Disebabkan oleh mampatan tanah yang kena pada dia. Jadi bila dia keluarkan, dia dapat diambil, dia dapat dijual pada harga yang mahal. Sebab apa? Kayu ni dah bertukar jadi batu, dah berusia berjuta-juta, mungkin beratus ribu, mungkin berpuluh ribu tahun. Ya, ada dekat YouTube banyak, depa ni duk jual kayu yang dah bertukar jadi batu ni. Sebab apa? Sebab dia satu keunikan lah. Satu keunikan, dia ada hasil seni dia yang menjadikan kawasan rumah tu lebih antik, lebih dikatakan menarik. Jadi dia jadi tarikan lah, jadi tarikan.
Okey, itu organik. Kemudian kita pergi kepada bukan organik. Jadi bukan organik ni berasal daripada benda bukan hidup. Jadi dia memang benda bukan hidup lah. Dia daripada awal dia ada sehinggalah kemudian dia benda bukan hidup. Jadi contoh paling mudah sekali, batu kapur. Dia benda bukan hidup. Dia bukan berasal daripada kehidupan. Kemudian kita ada karbon dioksida. Karbon dioksida. Boleh ya? Jadi itulah sedikit penerangan cikgu. Kemudian kita pergi kepada kitar karbon. Dalam kitar karbon ni, kita nak lihat bagaimana kitaran karbon di alam sekitar, di ekosistem yang ada di persekitaran kita lah. Jadi ada unsur karbon dikitar melalui pembentukan, penguraian sebatian karbon dalam hidupan bahan organik di kawasan persekitaran. Jadi unsur karbon ni dikitar. Jadi dia berubah daripada satu bentuk ke bentuk. Bukan berubah lah. Daripada keadaan asal dia tu, dia bergerak ke tempat yang lain. Daripada tempat lain tu dia bergerak ke tempat yang lain. Okey, dalam keadaan bentuk secara besar dia tu berbeza. Okay, bentuk secara besar itu berbeza. Contohnya penguraian. Kan manusia tu apabila dia mati akan berlaku penguraian kepada dia punya jasad. Kulit dia akan bukan kulit dululah. Dia punya daging-daging tu akan mereput disebabkan oleh mikroorganisma yang mereputkan. Kemudian organ-organ dalam badan dia akan mereput juga. Jadi maksudnya daging tu, organ tu semua bila mereput dia akan bertukar kepada bentuk yang lain. Jadi tak jadilah organ tu, tak adalah hati lagi dah, tak adalah jantung lagi dah. Sebab apa? Sebab dia dah dicernakan, dipecahkan, diuraikan. Dia tak ada dah hati yang sebelum tu ada waktu dia hidup. Sebab apa? Sebab dah dimusnahkan oleh sistem penguraian atau bakteria penguraian ni. Ya, jadi dia dah jadi penguraian kepada sebatian karbon tu. Tapi karbon tu masih ada lagi lah di dalam keadaan yang berbeza. Sebab apa? Dia dalam kitaran karbon tu, macam mana dia berada dalam sesuatu tempat, berubah ke tempat yang lain, pergi ke tempat yang lain. Bahan organik di kawasan persekitaran. Jadi kitar karbon ni dia terdapat ataupun melalui proses yang dipanggil sebagai respirasi, okay, pembakaran, penguraian, fotosintesis. Jadi dalam kitar karbon ni ada proses-proses ni yang akan kitarkan karbon tu. Maksudnya akan menggerakkan karbon tu pada ekosistem. Menggerakkan ekosistem tu, menggerakkan karbon tu pada ekosistem. Jadi kita nak mula daripada mana? Kita mula daripada hidupan lah. Jadi hidupan. Jadi hidupan ni dia bernafas. Jadi dia bernafas. Kenapa dia bernafas? Sebab dia nak ambilkan oksigen. Okay, dia nak ambil oksigen. Cikgu tukar warna lain bagi dia tak sama. Dia nak ambil, besarkan sikit, dia nak ambil oksigen. Jadi oksigen ni digunakan untuk apa? Untuk pecahkan glukosa C6H12O6. Untuk dia pecahkan glukosa. Jadi bila dia pecahkan glukosa, dia pecahkan ni karbon ni. Okey, dia pecahkan karbon tu. Dan tindak balas ni akan menghasilkan karbon dioksida. Tindak balas pemecahan glukosa ni akan menghasilkan karbon dioksida. Pemecahan ni guna apa? Guna oksigen. Respirasi ni dia akan sedut oksigen masuk ke dalam organisme tu. Dia masuk ke dalam tumbuhan, dia masuk ke dalam haiwan. Jadi haiwan dan tumbuhan tu akan gunakan oksigen ni untuk pecahkan glukosa yang ada karbon di sini, sehinggalah hasil dia tu adalah karbon dioksida. Macam haiwan dia tak boleh guna karbon dioksida. Jadi memang macam mana keadaan pun dia kena buang. Dia kena buang. Untuk haiwan ya, kita tak cerita mikroorganisma. Mikroorganisma ada yang boleh guna karbon dioksida. Contohnya macam alga boleh guna. Ada contohnya macam bakteria pun boleh guna. Contohnya cyanobacteria, dia boleh guna karbon dioksida.
Ini kita tak cerita tentang tu, tetapi untuk haiwan dalam alam animalia, haiwan dia takkan guna karbon dioksida. Dia mesti kena buang. Jadi bila dia buang, dia keluarkan apa anak panah? Dia keluarkan, dia akan tambahkan bilangan karbon dioksida dalam atmosfera, dalam udara. Sama juga dekat tumbuhan. Jadi tumbuhan, bila dia tak jalankan proses fotosintesis ni dia guna karbon dioksida. Jadi kalau dia respirasi, dia hasilkan karbon dioksida, jadi dia boleh guna untuk fotosintesis. Tak semestinya dia kena ambil daripada udara. Dia boleh ambil daripada apa yang dia hasilkan melalui proses respirasi. Okey, melalui proses respirasi. Tetapi kalau fotosintesis tu kurang, kalau fotosintesis ni kurang untuk penghasilan oksigen, okey, jadi macam mana dah? Fotosintesis kurang pula dah. Kalau respirasi, okey, fotosintesis dia kurang. Jadi bila dia kurang, dia takkan guna karbon dioksida. Jadi bila dia kurang, fotosintesis kurang, dia takkan guna karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ni nak tak nak akan terpaksa dikeluarkan juga. Jadi waktu bila yang kebanyakannya keluar karbon dioksida ni? Waktu malam lah. Jadi waktu malam sebab apa? Tidak ada fotosintesis. Kenapa tidak ada waktu malam fotosintesis? Sebab tidak ada cahaya. Cahaya matahari tidak ada pada waktu malam. Kalau ada cahaya bulan, bolehlah fotosintesis. Boleh jugalah. Kalau ada cahaya lampu, boleh juga fotosintesis. Tak ada masalah asalkan ada cahaya. Tapi cahaya utama, cahaya semula jadi yang menjana proses fotosintesis ni adalah cahaya matahari. Jadi cahaya matahari ni yang paling utama sekali untuk membekalkan cahaya untuk proses fotosintesis. Jadi kalau fotosintesis tak berlaku, maksudnya dia takkan guna karbon dioksida. Tumbuhan ni tak boleh guna karbon dioksida. Dia hasilkan karbon dioksida melalui proses respirasi, dia takkan gunalah untuk proses fotosintesis. Jadi nak tak nak, dia terpaksa kena buang juga karbon dioksida dan dia akan masuk ke dalam atmosfera. Okey? Tapi kalau waktu siang, dia nak guna karbon dioksida, jadi dia tak perlu ambil sebenarnya karbon dioksida kat udara sebab dia sendiri boleh hasilkan. Tapi kalau dalam biologi kita ada dipanggil sebagai titik pampasan. Jadi cikgu tak nak terang yang itu. Nanti kamu pening kepala. Okey? Kamu faham yang paling mudah sekali. Maksudnya bila fotosintesis tu kurang, dia akan ada penghasilan lebih karbon dioksida yang akan keluar ke udara. Waktu bila yang kurang fotosintesis ni? Waktu malam. Ya. Okey, seterusnya pembakaran bahan api fosil. Jadi kita nak bakar petroleum, bukan petroleum sajalah. Bakar apa? Petrol, bakar minyak tanah, bakar semualah. Proses pembakaran terbuka pun sama juga. Apa saja yang kita bakar sebenarnya, dia akan hasilkan karbon dioksida. Jadi akan ada penghasilan karbon dioksida yang akan meninggikan kandungan karbon dioksida di udara. Kamu kena ingat karbon dioksida ni adalah gas rumah hijau. Jadi gas rumah hijau ni maksudnya apa? Dia dapat memerangkap haba yang boleh menyebabkan pemanasan pada kawasan setempat tu, dan akhir sekali boleh menyebabkan pemanasan global, yang akhir sekali boleh menyebabkan kenaikan suhu bumi. Bila suhu bumi meningkat, memberi kesan kepada semua hidupan yang ada di muka bumi ini. Okey, pembakaran bahan api fosil. Jadi bila sebut tentang bahan api fosil ni, fosil lah haiwan-haiwan, hidupan-hidupan yang dah hidup berjuta-juta tahun dan sekarang ni tengah dikeluarkan daripada perut muka bumi ini untuk dijadikan bahan bakar. Bahan bakar untuk apa? Untuk penjanaan elektrik. Penjanaan elektrik. Jadi kebanyakan penjanaan elektrik ni menggunakan petroleum. Seterusnya adalah proses pereputan. Jadi proses pereputan ni dia akan menambah kandungan karbon dioksida juga. Sebab apa? Sebab pereputan ni dijalankan oleh bakteria. Jadi bakteria ni dalam nak mereputkan sesuatu, dia hasilkan karbon dioksida.
Lagi satu, dia pun bernafas juga, bakteria ni. Jadi bila dia sedang menjalankan proses haiwan yang mati ni, merepukkan haiwan mati, dia akan hasilkan karbon dioksida juga. Okey. Jadi kalau ni pokok ni mati pun sama jugalah. Pokok ni kalau dia mati, dia jadi organisma mati, akan berlaku perebutan, akan tambah karbon dioksida. Kemudian kalau haiwan ni mati, dia boleh membentuk bahan api fosil. Kalau dia hidup berjuta-juta tahun lepas lah. Jadi dia jadi bahan api fosil. Bila bakar je bahan api fosil tu, tambahkan karbon dioksida juga. Jadi di sini ni respirasi akan keluarkan karbon dioksida, akan menyebabkan proses penghasilan karbon dioksida. Pembakaran akan keluarkan proses karbon dioksida. Penguraian akan menyebabkan keluarnya karbon dioksida. Fotosintesis kalau kurang pun akan menyebabkan karbon dioksida akan dikeluarkan oleh tumbuhan. Tumbuhan mengalami respirasi. Kalau fotosintesis kurang, karbon dioksida akan dikeluarkan. Ya, kalau fotosintesis tinggi, dia akan guna karbon dioksida yang dihasilkan oleh tumbuhan tu. Jadi itulah kitar karbon. Jadi cikgu pergi seterusnya kepada hidrokarbon. Hidrokarbon, nampak tak hidro kan? Jadi kat sebatian karbon tu dia ada hidrogen lah. Apa yang susahnya ya? Jadi sebatian karbon organik terdiri daripada karbon, hidrogen sahaja. Jadi dia ada hidrogen di situ. Tambah satu lagi elemen lah, unsur. Jadi jenis hidrokarbon ni ada jenis hidrokarbon tepu. Tepu ni ya, hidrokarbon tidak tepu. Jadi tepu ni, kalau sebut tepu dia ikatan kovalent tunggal. Nampak tak? C ada satu ikatan sahaja. Ada satu ikatan sahaja. Ada satu ikatan sahaja. Okey. Jadi kalau hidrokarbon tepu, dia ada ikatan kovalent tunggal saja. Ada satu ikatan saja. Contohnya adalah alkana. Okey, alkana. Seterusnya, kita pergi kepada hidrokarbon tak tepu. Jadi bila sebut tak tepu, minimum satu ikatan kovalent ganda 2. Jadi paling tidak pun dalam karbon yang panjang-panjang tu, paling tidak ada satu ikatan ganda 2. Ni ganda 2. Okey, atau ganda 3. Ganda 3. Cikgu pun ingat-ingat, lupa lah ya. Ni last dulu cikgu belajar kimia dulu waktu matrikulasi. 10, 15, 20 tahun lepas lah. Lepas tu cikgu sambung degree Education Biology, pendidikan biologi. Tak belajar dah kimia, cikgu punya minor dalam matematik. Major dalam biologi lah. Tapi boleh lah, tak adalah susah sangat. Jadi dia sebut ganda 2 dan ganda 3 di sini. Contohnya alkena. Okey. Alkena ke alkena lah, betul lah kan alkena. Alkin. Next kita ada siri homolog. Jadi siri homolog ni adalah satu siri homolog terdiri dari satu kumpulan sebatian organik tertentu, mempunyai sifat kimia yang sama. Jadi dia terdiri kumpulan sebatian organik tertentu dan dia ada sifat kimia yang sama. Contohnya kalau kumpulan siri homolog alkana, jadi ciri-ciri dia macam ni lah. Ciri-ciri dia macam ni dan dia ada spesifik lagi di dalam pencirian dia tu. Dia ada lagi spesifik dalam alkana ni. Kalau alkena sama juga, dia ada pencirian dia sendiri. Kemudian dalam tu dia ada yang lagi spesifik. Jadi alkana ni dia adalah sebatian hidrokarbon tepu. Setiap atom karbon ada ikatan kovalent tunggal. Jadi dia ada ikatan kovalent tunggal. Dia mesti C macam tu je lah. Dia tak boleh ada yang ganda 2 atau ganda 3. Dia mesti tunggal. Kemudian formula dia adalah CnH2n plus 2. Okey, N ni boleh 1, 2, 3. Jadi kalau kita bubuh N dia 1.
N dia equals to 1. Jadi apa kita tulis itu? H2 dalam kurungan 1 lah tambah 2. Sama juga dengan C1. C1 tak payah letak lah kan. Kalau salah bagi tahu lah ya. CH4. Okey, CH4. Ini adalah formula dia. Cikgu tak tahu lah ini apa benda ni. Mungkin cikgu kamu lagi mahir lah sebab dia mungkin degree dalam kimia kan. Jadi bila dia degree dalam kimia, dia belajar lah secara mendalam tentang semua-semua benda ni. Jadi cikgu last belajar dulu waktu bila tu? Waktu matrikulasi dulu. Matrikulasi dulu pun dapat B saja. Kemudian SPM pun dapat B juga. Okey. Alhamdulillah lah cikgu punya result ni amat jarang sekali ada C lah. Dia selalunya B dengan A lah. Okey. Antara yang selalu A tu adalah matematik. Matematik tu yang selalu A daripada waktu SPM, PMR tu PT3 lah. Dia sama level dengan PT3 dengan UPSR. Matematik ni boleh dikatakan hampir setiap level tu A. Biology ni SPM A2 tak salah cikgu. Dia macam A lah. Sekarang ni ada A+, A- kan. A kan. Cikgu A2. Lepas tu biology ada semester cikgu dapat A, ada semester cikgu tak dapat A. Tapi cikgu dapat sambung pengajian tu. First cikgu minta UPU tu, cikgu minta pendidikan biology. Kedua cikgu minta pendidikan matematik. Okey. Dia bagi first cikgu minta tu pendidikan biology. Dapatlah pendidikan biology. Pergilah jadi cikgu. Okey. Jadi metana. Kita ada etana, propana, butana, pentana. Dia mestilah dia punya formula ni berbeza ya. Melibatkan karbon, bilangan karbon yang berbeza. Seterusnya kita ada alkena. Jadi alkena ni sebatan hidrokarbon tak tepu. Okey, sebatan hidrokarbon tak tepu. Jadi bila dia tak tepu, dia ada ganda 2 atau ganda 3. Okey, salah satunya. Jadi dia kemungkinan ada satu macam tu. Okey, ataupun kemungkinan ada satu lagi. Kemungkinan ada satu lagi. Tak tahulah, kemungkinan lah. Tak tahulah cikgu ya. Cikgu nak terang lebih-lebih pun tak apa nak tahulah kimia ni sangat. Jadi terang apa yang ada dalam buku teks ni saja. Jadi minta maaf lah banyak-banyak ya. Sebatan hidrokarbon tak tepu. Setiap molekul minimum ada ikatan kovalen ganda 2. Jadi formula dia N23. Jadi dia tidak ada satu. Okey. Contohnya etina, propena, butena. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada pembentukan hidrokarbon ni. Jadi pembentukan hidrokarbon ni, yang maksudnya dia ada hidrogen di situ. Okey, jadi pembentukan yang melibatkan hidrokarbon ni ada dua jenis. Yang pertama adalah petroleum dan gas asli. Yang kedua adalah arang batu. Okey, yang pertama adalah petroleum dan gas asli. Kedua adalah arang batu. Ini contoh yang datang daripada alam sekitar lah. Alam sekitar yang melibatkan hidrokarbon. Kita tengok pada pembentukan petroleum. Jadi petroleum ni adalah hidrokarbon lah. Jadi hidrokarbon. Jadi kamu boleh buka muka surat 145. Muka surat 145. Dalam situ ada pembentukan sebatian hidrokarbon ya, yang melibatkan daripada sumber semula jadi. Adalah gambar rajah pada rajah 5.5 dan 5.6 tu. Jadi cikgu tak apa nak samalah dalam buku teks dengan cikgu punya ni. Tapi semua nota ni cikgu ambil daripada buku teks. Cuma mestilah nak kena ubah sedikit ya, Jadi kita pergi dulu kepada pembentukan petroleum, gas asli dan arang batu. Ia ni dalam hidrokarbon ya. Jadi maksudnya dia ada karbon dan dia ada hidrogen. Okey, dia ada karbon dan dia ada hidrogen. Kita pergi dulu kepada petroleum dan gas asli ini. Kemudian baru kita masuk kepada arang batu. Okey, untuk yang petroleum dan gas asli ini, dia berasal daripada hidupan laut yang mati.
yang terutama sekali dalam hidupan laut yang mati ni adalah plankton. Okey, plankton. Plankton ni ada banyak lah keluarga dia ya. Ada banyak jenis dia, ada banyak spesies dia. Memang boleh dikatakan dia punya diversity tu, kepelbagaian tu sangat-sangat luas dan sangat-sangat besar. Cikgu pun kalau nak cerita kat kamu, cikgu pun tak mampu nak cerita tentang plankton ni. Dia ada banyak dia punya diversity di dalam laut tu dan pelbagai jenis. Dan saintis sampai sekarang pun tak habis lagi study tentang kehidupan dia, tentang life cycle dia, kitar hidup dia yang melibatkan plankton ni yang paling banyak sekali menyumbang dan dia jadi petroleum atau gas asli. Ini yang paling banyak sekali lah, paling banyak sekali. Mungkinlah ada yang lain-lain tu. Mungkin ada. Mungkin cikgu ada terbaca juga ada yang melibatkan dinosaur pun boleh jadi jugalah. Dinosaur kan, dinosaur yang hidup di dalam air tu kemungkinan boleh jadi juga dia jadi minyak tu, dia jadi petroleum atau gas asli. Ya, walaupun ada jugalah saintis kata dinosaur ni di satu mitos saja, dia tak membentuk pun petroleum ni. Tapi ada cikgu baca dia kata boleh jadi juga, okey, boleh jadi juga dia membentuk minyak ataupun petroleum ni. Tapi yang paling utama sekali kamu nak kena ingat ni plankton ni. Jadi plankton ni ada macam-macam jenis. Yang ini yang mati, yang akan mendak ke dasar laut. Dia akan terbenam di dasar laut. Jadi selepas berjuta tahun, sisa tertanam ni semakin jauh ke dalam laut. Okey, semakin jauh, semakin tertanam ke dasar laut. Sebab apa? Kan contohnya kita ada generasi yang pertama. First generation. Generasi yang pertama plankton yang mungkin paling awal sekali ada. Generasi ini mati. Jadi bila dia mati, dia tenggelam lah dekat bawah. Dia yang pertama sekali, dia tenggelam, ni warna purple ni. Kemudian datang generasi yang kedua, cikgu berwarna merah. Second generation. Generasi yang kedua mati juga. Jadi dia duduk di atas yang warna purple. Kemudian datang generasi yang ketiga, third generation. Third generation warna lain lah. Third generation mati juga. Dia duduk dekat atas. Datang pula yang lain pula, fourth. Okey, dia duduk di atas mati juga. Nampak tak? Yang first mati ni akan semakin lama semakin ke bawah, semakin lama semakin ke bawah. Sebab apa? Sebab dah yang atas tu tindan dia, yang atas lagi tindan dia. Dan ini bukan ambil masa sehari, 2 hari, seminit, 2 minit. Dia ambil masa berjuta-juta tahun. Berjuta ya, bukan dia ambil masa 100 tahun, bukan dia ambil masa 200 tahun. Kita ni manusia pun tak ada sampai 100 tahun, 200 tahun kehidupan. Kalau ada tu pun sangat-sangat sedikit orang yang hidup lebih daripada 100 tahun. Ya, tapi ini berjuta. Berjuta ni apa? Berjuta ni ada 6 kosong. Dia ada 6 kosong. Jadi maksudnya dia akan ada lapisan. Tak tahulah betapa banyaknya lapisan-lapisan yang wujud yang ada di situ. Yang menyebabkan yang first generation ni, yang first mati ni ke bawah. Semakin bawah dia punya tertanam dia ke dasar laut, ya. Kemudian berada di bawah lapisan tebal batu dan lumpur. Jadi kemungkinanlah ada sesuatu berlaku di persekitaran tu. Dan kamu kena ingat apa yang berlaku di bawah laut ni, macam-macam dia boleh berlaku. Kita pun tak tahu. Kemungkinan di bawah laut ni dia ada tebing. Jadi tebing kan, cikgu buat di bawah laut ni cikgu padam. Laut ni dia misteri ya. Kita ada dasar laut, ni dasar laut, dia tebing. Okey. Dia tebing. Kemungkinan bahagian yang atas ni, yang bahagian atas ni bahagian atas dia jatuh kan. Jatuh, dia berlaku runtuhan di bahagian bawah laut. Bila dia runtuh, dia hempap dekat situ. Kan? Berlaku runtuhan di bawah laut, dia hempap di situ. Jadi bila dia hempap di situ, ini mungkin batu ke, pasir ke, tanah ke, dia hempap yang bahagian bawah ni. Yang bahagian bawah ni adalah plankton-plankton yang dah mati tadi. Ya, bawah laut ni macam-macam ya. Ada bawah laut tu kita panggil sebagai jurang, tak salah
cikgu, ya. Jurang, dia maksudnya dia sangat-sangat dalam. Sangat-sangat dalam ni. Dalam. Dikatakan dia lebih tinggi ataupun dia punya ketinggian tu lebih daripada KLCC. Okey, mungkinlah kalau cikgu buat KLCC ni dia punya ketinggian tinggi ni saja, tapi dia lagi dalam. Lagi dalam. Sebab itulah misterinya lautan ni tak terbayang oleh kadang-kadang akal manusia. Ya. Haiwan yang hidup pun bila dah terlampau dalam sangat, sehinggalah haiwan yang hidup di bawah-bawah tu dia dah tidak menggunakan cahaya lagi, sebab cahaya dah tak sampai situ. Jadi dia terpaksa menggunakan organ-organ di badan dia tu untuk kesan apa yang berlaku di persekitaran. Ya. Jadi kemudian kamu kena ingat juga, ni laut, ya. Ni laut, atas-atas ni semua laut lah. Laut ni pula kadang-kadang ada gunung berapi. Di dasar laut ni ada gunung berapi. Okey, dia ada gunung berapi. Contohnya di sini dia ada gunung berapi. Tapi dalam laut ni, dalam laut tebal ni dia ada gunung berapi. Jadi bila ada gunung berapi dalam laut ni kemungkinan boleh meletus. Dia boleh meletus dan menyebabkan mungkin berlaku runtuhan di kawasan dalam laut tu, yang boleh menyebabkan pergerakan tanah, pergerakan dasar, pergerakan batu yang ada di dalam laut. Dan ada juga keadaan di mana gunung berapi ke apa benda ke, dia boleh menyebabkan orang kata apa, perubahan pada dasar dia tu. Kan, perubahan kepada dasar. Cikgu buat contoh ni macam ni. Sajalah nak cerita dekat kamu kan. Okey. Dia dasar laut ni. Di mana dia bertembung antara kawasan ni, dia bergeser, dia bertembung dengan kawasan ni. Maksudnya kedua-dua kawasan tu dia bertembung. Dia ada daya yang menolak antara satu sama lain, yang menyebabkan satu kawasan dia akan terpelanting ke bawah. Okey, satu kawasan dia akan jatuh ke bawah. Contohnya kawasan yang ini dia jatuh. Ni kawasan ni dia jatuh, dia tergelincir ke bawah. Bila dia tergelincir ke bawah, kawasan yang atas ni dia akan tolak ke sebelah sana. Dia tolak ke sebelah sana. Jadi bila dia tolak ke sebelah sana, dia akan tolakkan air yang ada dekat sini ni, dia akan tolak dengan kadar yang sangat-sangat cepat, kuat dan sangat-sangat padu lah, yang menyebabkan akan ada pembentukan ombak yang sangat besar. Ya, pembentukan ombak yang sangat besar. Ombak ni mungkin boleh setinggi 4 bangunan. Sebab apa? Sebab berlakunya pertembungan dan bahagian ni jatuh. Cikgu tak ingatlah nama dia apa. Dulu ada belajar lah tentang tsunami, ya, tentang tsunami ni. 2013 je. Tsunami pun masalah. Okey, tsunami menyebabkan ombak besar yang boleh setinggi atau lebih tinggi daripada 4 bangunan, yang boleh menyebabkan seluruh kawasan tu dihanyutkan oleh ombak. Jadi padang terkukul nanti. Ya, memang sangat-sangat hebat lah. Dan banyak benda sebenarnya boleh berlaku di dalam dasar laut. Jadi berada di bawah lapisan tebal batu dan lumpur. Nampak tak? Macam-macam boleh berlaku. Dia boleh jadi tindan dengan batu ke, tindan dengan lumpur ke. Dalam laut ni macam-macam dia boleh berlaku. Macam dekat darat juga, macam-macam dekat darat ni boleh berlaku. Berlaku tanah runtuh, berlaku letupan gunung berapi, ya, pokok boleh tumbang, macam-macam lah. Lepas tu kesan tekanan oleh lapisan pasir dan lumpur haba diserap dari persekitaran. Jadi kawasan tu bila makin ke bawah, tekanan tu diberi, lama kelamaan dia akan menyebabkan panas. Okey, menyebabkan dia naik suhu dia. Jadi kemudian akan ada proses penguraian oleh bakteria. Pastinya lah. Jadi bila organisma tu mati, tak kira lah organisma tu sebesar apa sekalipun. Walaupun dia adalah organisma yang kecil, dia adalah uniselular, tapi dia kalau mati, dia tetap akan diuraikan oleh bakteria.
Jadi bakteria akan menguraikan benda-benda yang mati. Jadi dia akan ubah sisa ni jadi petroleum dan gas asli. Dan kalau kita nak dapatkan petroleum tu, kita nak pecahkan dia kepada dia punya bahagian-bahagian, struktur-struktur, bahan-bahan lain yang kita boleh asingkan. Contohnya tar dengan petrol. Kita kena buat penyulingan berperingkat petroleum. Penyulingan berperingkat petroleum. Jadi petroleum adalah campuran hidrokarbon. Jadi kita gunakan takat didih yang berbeza untuk asingkan bahan-bahan yang ada di dalam petroleum tu supaya kita dapat guna petroleum tu dengan lebih efisien. Contohnya Vaseline kan. Kan Vaseline yang dia macam pelincir tu, yang kita bubuh kat bibir lah, kadang-kadang boleh guna untuk melembutkan kulit. Okay, skin moisture tu datang daripada petroleum lah. Datang daripada petroleum. Macam mana dia boleh jadi daripada warna hitam petroleum tu jadi warna kelabu Vaseline tu? Melalui proses penyulingan berperingkat. Okay, macam mana daripada petroleum yang hitam, sehitam-hitam tu boleh tukar jadi apa? Jadi warna petrol kan. Petrol tu kadang-kadang warna merah lah, warna kuning lah, warna oranye lah. Jadi melalui penyulingan berperingkat petroleum. Okey. Jadi ini ada gambar dalam buku teks ni yang cikgu cubalah lukiskan. Tak tahulah sama ke tak ya. Jadi kita ada hidupan laut. Dia ada ikan ke plankton. Plankton yang paling banyak lah cikgu baca dia tulis plankton. Tapi bolehlah juga apa saja haiwan yang ada dalam laut tu dia mati, ditukarkan nanti, diuraikan oleh bakteria, kemungkinan dia boleh jadi petroleum. Sebab benda ni berlaku berjuta-juta tahun lepas. Saintis pun sebenarnya dia datangkan dengan teori sahaja. Dia bukan tahu betul-betul pun secara konklusif benda tu berlaku. Dia datang dengan teori, dia kata yang paling banyak di dalam laut waktu tu sesuai dengan zaman dia adalah plankton. Dan memang plankton yang paling banyak sekali sebab dia producer. Dia producer. Dekat laut sekarang ni pun plankton yang paling banyak sekali lah. Dia punya populasi dia tu sebab dia producer. Dia tu adalah arastrof yang dimakan oleh haiwan lain. Haiwan-haiwan ikan kecil akan makan plankton. Ikan besar akan makan ikan kecil. Ikan besar lagi akan makan ikan yang kecil tu lagi. Jadi dia ada dia punya rantai makanan, siratan makanan, tapi pengeluar tu adalah plankton sendiri. Okey. Jadi ada hidupan laut mati dan terbenam di dasar laut. Dia terbenam di dasar laut. Tadi cikgu dah cerita tadi tentang layer-layer tadi. Selepas berjuta tahun, sisa terbenam semakin jauh ke dasar laut. Bawah lapisan tebal batu dan lumpur. Jadi dia akan ada di bawah lapisan lumpur dan batu. Kamu mungkin tertanya-tanya macam mana lumpur ni boleh ada, batu ni boleh ada. Kita pun tak tahulah macam mana laut tu boleh berkeadaan. Macam-macam dia boleh berkeadaan. Mungkin ada gempa bumi di dalam dasar laut ke, mungkin ada tanah runtuh di dasar laut ke, mungkin ada gunung-gunung tersendiri di dasar laut. Kalau dekat darat ni ada gunung Everest, ada gunung Jerai, ada gunung Ledang, ada macam-macam jenis gunung. Ada kawasan tinggi, ada kawasan rendah. Samalah dekat dalam laut tu macam tu juga. Kat dalam laut pun macam tu juga. Jadi kadang-kadang ada ombak yang ada daya yang bergerak dekat laut tu yang menyebabkan mungkin ada tanah runtuh ke, ada batu yang jatuh ke, ada lumpur ke pada kawasan tu. Ya. Jadi boleh dia jadi semakin dalam, makin jauh ke dalam laut. Dan ini bukan ambil proses 1-2 hari, seminit 2 minit, sesaat 2 saat. Hari ni kita cerita plankton mati, esok jadi petroleum. Tak ada lah macam tu ya. Dia tak macam tu. Dia ambil masa berjuta-juta tahun. Sedikit demi sedikit. Okey. Dia duduk di makin lama makin ke bawah. Kemudian kesan tekanan lapisan pasir dan lumpur, dia akan ada haba. Jadi di kat bawah ni. Dia dah semakin kat bawah, dia dah akan ada haba di situ. Kemudian akan ada tindakan oleh bakteria yang akan menguraikan. Dia akan pecahkan organisma yang dah mati itu. Bila dia pecahkan, proses pemecahan tu akan menghasilkan banyak benda. Antaranya kalau bakteria ni dia
bertindak balas untuk menguraikan, dia akan hasilkan gas asli. Okey, dia akan hasilkan gas asli yang akan terkepung, okey, di antara lapisan yang atas, lapisan yang bawah. Dan petroleum yang bawah ni lah, petroleum yang bawah ni. Okey, kamu kena label ni ya. Kalau siapa beli buku cikgu ni, label lah. Cikgu pun kadang tertinggal. Okey, bawah tu ada petroleum. Itu sedikit sebanyaklah pembentukan petroleum. Sekarang ni kita pergi kepada pembentukan arang batu. Jadi arang batu ni selalunya orang akan cuba keluarkan daripada muka bumi. Kadang-kadang bahaya ya, terpaksa kena korek, buat terowong masuk dalam bumi ni untuk keluarkan arang batu tu keluar ke atas. Dan kadang-kadang kita pun tak tahu sama ada bila dia korek tu selamat ke tak selamat, tiba-tiba berlaku runtuhan. Jatuh semua batu-batu yang ada di atas, menyebabkan terus jadi satu kubur yang sangat-sangat besar lah bagi orang yang nak keluarkan arang batu. Dan arang batu ni sebenarnya tak berapa nak bagus lah penggunaan dia ataupun cara dia nak keluarkan arang batu. Okey. Jadi orang-orang dulu ni pada perang dunia pertama, dunia kedua ni banyaklah menggunakan arang batu. Tetapi lepas sahaja 1950, 1960 ni orang tak pergi sangat ke arang batu ni sebab dia susah nak didapatkan. Okey, dan dia punya tenaga tu pun tak apa nak bersih, tak apa nak bersih. Jadi arang batu, sisa tumbuhan akan mati, tertanam semula jadi dalam tanah. Okey, jadi tumbuhan akan mati, kemudian dia akan tertanam dalam tanah. Jadi bila tertanam ke dalam tanah, sisa tu akan semakin jauh ke dalam tanah. Samalah konsep dia ya. Dia akan semakin dalam ke dalam tanah. Jadi kemudian dia akan berada bawah lapisan batu. Okey, bawah lapisan batu. Lapisan batu yang tebal. Ni tebal sebenarnya ya. Tebal ni pula ada apa benda tebal ni. Okey. Lapisan batu yang tebal. Kalau kamu beli buku cikgu ni, kamu betulkanlah ya. Cikgu tersalah tulis. Lapisan batu yang tebal. Dia ambil masa berjuta-juta tahun. Okey, dan dia ada kesan tekanan oleh lapisan batu tu. Samalah haba diserap oleh persekitaran, dengan keadaan haba tu ada penguraian. Okey, daun-daun ke pokok-pokok tu oleh bakteria. Jadi lama kelamaan dia akan ubah jadi arang batu. Jadi sisa tumbuhan mati tertanam ke dalam tanah. Selepas berjuta tahun, sisa tertanam semakin jauh ke dalam tanah di bawah lapisan batu yang tebal. Kesan tekanan lapisan batu, haba daripada persekitaran, proses penguraian oleh bakteria, ubah jadi, kenapa ubah jadi petroleum dengan gas asli? Cikgu ni copy paste lah ni. Okey, ubah jadi, betul kan ya? Ubah jadi arang batu. Ubah jadi arang batu. Habislah dalam pembentukan petroleum gas asli arang batu. Seterusnya kita pergi kepada alkohol. Alkohol ni adalah sebatian karbon organik, ada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Tadi karbon dengan hidrogen kan, sekarang ni ada tambah oksigen untuk alkohol. Boleh dihasilkan melalui proses penapaian. Jadi proses penapaian, fermentation process. Sebagai contoh, proses penapaian bagi glukosa. Jadi glukosa ni kita boleh tindakkan dia dengan enzim zimase yang dihasilkan oleh yeast, okey, yang akan menukarkan glukosa menjadi etanol. Dia akan tukarkan glukosa kepada etanol dan pada waktu yang sama akan hasilkan karbon dioksida. Okey. Jadi ada penghasilan alkohol di sini. Etanol tu adalah salah satu jenis alkohol lah. Ni kimia lah ya. Makanan seperti gula, anggur, apple, tebu, beras, yang mana ada karbohidrat. Karbohidrat ni dia asas dia adalah gula.
gula ringkas. Jadi yang mana ada gula ni, dia boleh ditukar menjadi alkohol. Okey, boleh ditukar jadi alkohol. Jadi antaranya dia gunakan yeast ni lah. Jadi yeast ni apa? Yeast ni fungi. Yeast adalah fungi. Jadi ada tindak balas dia akan menggunakan enzim zimase ni yang akan pecahkan glukosa ni kepada etanol dan karbon dioksida. Jadi dia kenapa dia nak pecahkan? Kerana dia nak dapatkan tenaga ATP. Okey, ATP. Dia nak dapatkan tenaga. Ini selalunya dipanggil sebagai anaerobic respiration. Kemudian kita ada sifat fizik. Jadi sifat fizik bagi alkohol ni tiada warna. Okey. Cikgu dulu ada buat eksperimen tentang alkohol ni sebab kita kena guna alkohol ni untuk cek chloroplast atau chlorophyll. Jadi kita kena boilkan alkohol ni. Dan kadang-kadang kalau kita tak berhati-hati bila boil tu, kita tak tutup api. Bila tak tutup api, alkohol ni dia volatile, dia mudah meruap. Jadi bila mudah meruap, dia meruap, api ada, api sambar alkohol tu. Jadi bila api sambar alkohol tu akan menyebabkan pelecuran berlaku pada kulit kita lah. Kalau kena pada kulit. Jadi sangat-sangat bahaya sebab dia volatile. Jadi cecair pada suhu bilik ada bau yang tersendiri. Jadi kalau kamu makan tapai pun, kamu boleh bau alkohol tu. Boleh bau alkohol. Tapai tahu tapai? Tapai tu dia guna nasi itu, dibubuh yeast, kemudian dia tutup lah, dia bubuh gula sedikit, kalau tak salah cikgu. Cikgu pun tak pernah buat, tapi tengok orang buat lah. Jadi, dia biarkan. Jadi bila dia biarkan, sampai satu tahap nasi itu nanti beras yang tak apa nak masak tu dah lembut elok. Kemudian dia akan keluar macam seolah-olah ada gula di situ. Kemudian kalau kamu tinggal lama sedikit nanti, gas dia tu akan makin lama makin kuat. Dan kalau orang makan pada masa-masa yang tak sepatutnya, kalau dah terlampau lama sangat, dia boleh jadi memabukkan. Dia boleh jadi memabukkan. Ya? Ada bau tersendiri. Takat didih meningkat bila lebih bilangan atom. Jadi ada melibatkan bilangan atom dia tu, dia akan memerlukan lebih banyak haba lah. Okey, untuk dia mencapai takat didih. Kemudian dia kurang larut dalam air bila bilangan atom karbon meningkat. Jadi ada sesuatu yang boleh berlaku pada alkohol tu, tindak balas kimia tertentu yang boleh meningkatkan bilangan atom karbon. Jadi saintis ni dia guna alkohol dalam macam-macam eksperimen dia. Dalam macam-macam pembuatan yang melibatkan dia nak hasilkan sesuatu. Jadi cikgu nak cerita lebih-lebih pun tak apa nak tahu sangat ya. Mungkin cikgu kamu boleh explain lebih kan, lagi baguslah. Kegunaan dia adalah untuk bahan api. Jadi dia boleh menghasilkan proses pembakaran. Dia boleh terlibat dalam proses pembakaran. Jadi proses pembakaran ni penting sebab apa? Sebab dia boleh menjana tenaga elektrik. Okey, dia boleh menjana tenaga elektrik. Bila sesuatu boleh menjana tenaga elektrik, maksudnya dia memberi keuntungan kepada manusia tu tersendirilah. Sebab apa? Sebab dengan adanya penghasilan elektrik itu, dia banyak boleh membantu dalam kehidupan manusia. Kan dengan kita ada lampu lah, aircon lah, laptop lah, kipas lah, macam-macam benda. Jadi kegunaan dia untuk bahan api, perubatan. Contohnya antiseptik, disinfektan. Jadi alkohol ni bagus dalam nak membunuh virus, bakteria, semua-semua ni dia tak boleh hidup kalau ada sentuhan dengan alkohol. Alkohol tu dia very powerful lah, sangat berkuasa dalam membunuh. Jadi kalau kadang-kadang kita tengok dalam sanitizer tu kan, dia ada percentage alkohol itu. Jadi ada orang tak pun nak bijak, dia bakar sanitizer tu. Bila bakar sanitizer tu, mestilah dia terbakar sebab dia ada alkohol. Ya. Kemudian digunakan juga dalam kosmetik. Contohnya dalam minyak wangi ada alkohol. Okey, dalam minyak wangi ada alkohol. Sebab tu hati-hatilah kalau duk sembuh minyak wangi tu, pada waktu yang sama pergi cucuh api nak isap rokok. Jadi dia boleh terbakar ya. Boleh terbakar. Satu bilik tu mungkin boleh terbakar. Jadi hati-hati. Kemudian lotion digunakan juga alkohol. Jadi ada lotion-lotion tertentu, dia bahan asas dia adalah alkohol.
Terutama sekali kalau lotion tu kita pakai, kita sapu kat tangan ke, sapu dekat kulit kita ke, kita rasa dia berangin, kemungkinan dia ada alkohol. Kemudian gincu. Gincu ke ginsu? Cikgu ni lah. Bila banyak sangat tulis ni, kadang-kadang macam tu lah. Bersuat apa-apa tau. Alkohol. Muka surat. Gincu. C ya, C. Kamu kalau beri nota cikgu ni, kamu betulkan ya. Kemudian kita ada industri. Jadi industri, dia sebagai pelarut bahan organik. Dia boleh melarutkan bahan organik. Bukan semua bahan boleh dilarutkan dengan air ya. Contohnya macam gula, garam, memanglah boleh larut dalam air. Tapi ada bahan-bahan tertentu dia tak boleh larut dalam air. Terutama sekali macam lemak, minyak, lipid, dia tak boleh larut dalam air. Jadi antara benda yang dia boleh larutkan, dia guna untuk larutkan. Larut tu maksudnya dia pecah, dia disperse, adalah menggunakan alkohol. Seterusnya bahan tindak balas pembentukan ester. Ester ni apa pun tak tahulah. Cikgu tak ingat lah ya. Nanti cikgu cuba carilah. Kemudian etanadiol guna sebagai bahan anti beku. Jadi dia tak nak bahan tu jadi kelam, membeku. Jadi tak pernah elok lah nanti. Jadi ni ada kesan pengambilan alkohol berlebihan. Jadi alkohol ni ada dalam arak lah, ada dalam bir, ada dalam wine. Sebab apa? Sebab dia terlibat dalam proses penapaian. Terlibat dalam proses penapaian, jadi dia ada alkohol. Dan alkohol ni dia boleh menyebabkan kemabukan. Menyebabkan ketagihan. Orang tu boleh mabuk, orang tu boleh ketagihan, dan dia boleh merosakkan hati kalau minum secara berlebihan. Minum secara melampau memang dia boleh merosakkan hati, sebab hati ni adalah tempat untuk menetralkan balik tubuh badan. Kalau tubuh badan tu ada berlebihan toksin, dia akan menetralkan balik. Jadi dia akan menyebabkan ketagihan, dan kalau diambil dalam kuantiti yang banyak berterusan, dia akan menyebabkan sindrom fetal alkohol. Jadi fetal tu, anak yang dalam perut ibu dia tu, kemungkinan akan mengalami sindrom fetal alkohol ni. Dia dalam keadaan yang development dia tu tak dalam keadaan yang sepatutnya. Development dia tu. Jadi dia mungkin juga dia akan mengalami kemabukan lah. Development dia tak sepatutnya. Jadi itu satu larangan yang sangat-sangat hebat lah. Jadi ibu mengandung tak boleh minum alkohol. Kemudian dia akan mempengaruhi fungsi otak. Mempengaruhi fungsi otak. Dia akan rosakkan sel otak, jejas koordinasi dan sistem saraf, ganggu keseimbangan badan, dia sukar anggar jarak. Mata dia akan jadi kabur, peparu dia akan mengalami kesusahan untuk bernafas. Dan pernafasan dia akan meningkatlah, dia memerlukan lebih banyak oksigen. Jantung dia akan berdegup dengan lebih pantas, dia akan meninggikan tekanan darah. Dia kalau untuk perut pula, dinding perut akan rengsa. Rengsa ni dalam keadaan yang seolah-olah macam kemerahan. Kemerahan, macam kulit kita tu jadi merah dan sakit dan gatal. Lebih kurang macam itulah. Dan akhir sekali boleh menyebabkan pendarahan dan ulcer. Hati boleh merosakkan hati, sel akan mati dan mengeras. Dia boleh menyebabkan sirosis. Sirosis ni dia jadi gelembung, macam seolah-olah nak pecah hati tu. Dan boleh menyebabkan kanser hati. Dia boleh merosakkan ginjal, merosakkan pundi kencing. Merosakkan pundi kencing pula. Pundi kencing ni akan ada kencing yang lebih kerak. Seterusnya kita pergi kepada lemak. Lemak. Lemak ni apa? Lemak ni adalah sebatian karbon organik yang ada unsur karbon, hidrogen, oksigen. Jadi yang atas ni apa? Alkohol. Alkohol ni ada karbon, hidrogen, oksigen juga. Tapi yang ini pun dia ada karbon, hidrogen, oksigen juga. Jadi lemak ada dua jenis, lemak tepu dan lemak tak tepu. Kita pergi kepada lemak tak tepu. Lemak tepu ni kenapa cikgu tinggal? Ada dia cerita ke?
Okey, jadi lemak tepu pergi kepada persamaan dia. Jadi apa ciri yang sama antara lemak tepu dan lemak tak tepu? Apa ciri yang sama antara lemak tepu dan lemak tak tepu? Patutlah cikgu buat macam tu ya. Sebab apa? Sebab persamaan ni maksudnya ciri yang ini ada pada lemak tepu. Okey. Ciri yang ini ada pada lemak tepu. Jadi persamaan dia apa? Persamaan dia adalah sebatian organik, ada unsur karbon, hidrogen dengan oksigen. Jadi persamaan dia tidak larut dalam air. Jadi kedua-dua lemak ni tidak larut dalam air. Kemudian sumber penting asid lemak badan. Okey, dia sumber penting asid lemak dalam badan. Kemudian apa perbezaan dia? Sumber. Apa perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu? Lemak tepu datang daripada haiwan, lemak tak tepu datang daripada tumbuhan. Yang ni cikgu ambil daripada buku lah. Kamu boleh buka muka surat 158. Kemudian keadaan suhu bilik, lemak tepu dalam keadaan pepejal, lemak tak tepu dalam keadaan cecair. Takat lebur, lemak tepu dia tinggi, lemak tak tepu dia rendah. Takat lebur tu dia lebur lah, lebur. Macam ais tu dia mencair. Okay. Takat didih pun lain juga ya. Okay, untuk takat lebur tadi tu, dia selalunya melibatkan ais lah kan. Dia kalau bahasa Inggeris kita panggil melting point. Jadi bila takat lebur tu, takat mana yang boleh menyebabkan ais tu melebur jadi air. Okey, dia ada takat didih. Takat didih itu adalah takat air tu nak bertukar jadi wap air. Kemudian ada takat beku. Air tu nak bertukar jadi ais. Okay, takat beku. Dia ada takat beku, takat lebur dan takat didih. Takat lebur tu macam mana ais tu nak bertukar jadi air. Okay? Air tu nak bertukar jadi air. Itu yang paling mudah sekali lah. Dia ada jugalah keadaan-keadaan. Dia tak semestinya yang paling mudah kita sebut tentang air, ais dengan wap air tadi. Dia ada juga bahan-bahan lain. Contohnya alkohol ke, garam ke, apa benda tu semualah. Jadi cikgu tak nak cerita lebih-lebih tentang benda tu. Tapi ada 3 di situ. Takat didih, takat lebur dan takat beku. Takat didih itu air nak bertukar jadi wap air. Kalau takat beku tu air nak bertukar jadi ais. Daripada keadaan cecair tukar jadi keadaan pepejal. Kemudian takat lebur tu pepejal nak tukar jadi cecair. Lebih kurang macam tu lah ya. Kemudian kita ada mana tadi? Bilangan hidrogen. Jadi bilangan hidrogen bagi lemak tepu ni dia maksimum lah. Kalau lemak tak tepu dia belum. Okey. Belum ni apa? Belum maksimum. Okey, belum maksimum. Boleh tambah kat situ belum maksimum. Dia tak banyak lah. Jadi dia boleh mengalami perubahan lagi. Dia boleh mengalami penambahan lagi. Yang ni dia tak boleh lagi dah. Dia banyak tu saja. Dah sampai maksimum. Tak boleh nak tambah lagi hidrogen. Kemudian penambahan atom hidrogen. Lemak tepu tak boleh tambah lagi dah atom hidrogen. Sebab dia dah maksimum. Lemak tak tepu masih lagi boleh tambah. Okey. Kesan pengambilan berlebihan. Lemak tepu, lemak tak tepu. Sebab apa kita ambil lemak ni kadang-kadang daripada pemakanan, kan? Iaitu yang melibatkan haiwan dan tumbuhan. Lemak tepu tinggi kolesterol. Okey, jadi tinggi kolesterol ni akan meningkatkan aras kolesterol dalam darah. Jadi kolesterol ni dia ada kepentingan dia. Kenapa kolesterol tu diperlukan oleh tubuh badan? Kalau kamu belajar biologi, dalam biologi itu dalam pembinaan sel kita tu ada komponen yang dipanggil sebagai kolesterol yang membina plasma membran. Tapi tak apalah. Yang nak bagi tahu saja yang kolesterol tu sebahagian daripada komponen yang ada pada sel, Jadi pentinglah kolesterol ni sebab dia pembentukan membran sel. Jadi membran sel ni adalah plasma membran. Kalau cikgu lukis di sini ni, dia bahagian luar, layer luar ni. Yang tengah-tengah ni kan ada nukleus. Yang ini adalah membran sel. Membran sel ataupun plasma membran ataupun membran plasma. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu ni kadang-kadang cikgu pun tertukar juga. Sebab apa? Sebab dua-dua bahasa cikgu ajar kan.
Kemudian dia akan sintesis jus hempedu. Jadi dia akan membantu dalam penghasilan jus hempedu. Jus hempedu ni dia dihasilkan di hati, disimpan di kelenjar hempedu lah kan, bile duct. Okey, bukan bile duct, gallbladder. Kalau tak salah cikgu lah. Jadi gallbladder tu disimpan hempedu ni. Jadi hempedu ni fungsi dia apa? Dia akan pecahkan lemak kepada titisan-titisan lemak. Maksudnya dia akan pecahkan lemak yang besar tu kepada titisan lemak. Kemudian dia penting juga dalam penghasilan hormon seks. Jadi ada hormon-hormon seks yang akan mempengaruhi ciri-ciri seksual bagi lelaki atau perempuan, ataupun mempengaruhi dia punya kitaran yang melibatkan seks lah bagi lelaki atau perempuan. Kolesterol ni akan menghasilkan hormon seks ni. Kalau lebih, dia berbahaya. Sebab apa? Dia boleh membentuk batu karang hempedu. Batu karang ni bukan ada dekat buah pinggang saja ya. Dia boleh juga terbentuk pada hati. Jadi bila terbentuk pada hati, dia akan menyebabkan saluran hempedu tu tersumbat. Jadi tak boleh nak alirkan hempedu tu pergi ke duodenum. Jadi bahaya nanti kalau ada tersumbat ni. Macam kita lah tersumbat dekat leher ni. Ada tulang ke apa ke tersumbat, kita pun rasa tak selesa kan. Nak makan ke, nak minum ke, nak tidur ke, setiap masa rasa tak selesa. Bayangkanlah kalau dalam tubuh badan ni ada benda yang tersumbat. Pun sama jugalah. Dia akhir sekali dia akan menyebabkan kesakitan, menyebabkan ada organ-organ tertentu akan tak berfungsi. Jadi tak boleh. Batu karang ni tak bagusnya dia kalau dia berlaku di hati, di pundi hempedu tu, dia akan menyebabkan pundi hempedu tu tersumbat. Kalau batu karang ni ada dekat buah pinggang, dia akan menyebabkan air kencing tu tersumbat. Jadi air kencing bila tersumbat, orang tu akan susah nak kencing. Kadang-kadang dia duduk dekat toilet tu, dia tunggu kan air kencing tu nak keluar tapi tak keluar. Tapi dia rasa nak terkencing. Macam kita lah, rasa nak terkencing ni dalam keadaan sejuk ni, tak tahan dah. Macam seolah-olah air kencing tu nak keluar dah. Tetapi bila pergi toilet, dia tak keluar pun. Bayangkanlah siang, pagi, petang, siang, malam, kita dah rasa macam tu. Memang sangat-sangat tak selesa lah. Kemudian akan menyebabkan jaundice. Jaundice ni sakit kuning ya. Dia sakit kuning. Dia menyebabkan tubuh badan kita ni berwarna kuning. Kemudian atherosclerosis. Jadi atherosclerosis ni adalah kolesterol yang berkumpul. Jadi bila dia berkumpul pada satu-satu tempat, terutama sekali pada dinding arteri, dia mendap nanti dekat dinding arteri. Contohnya cikgu lukis arteri di sini. Okey, warna apa? Warna coklat lah. Cikgu lukis arteri di sini. Jadi adanya kolesterol. Kolesterol, dia mendap ke bawah. Bila dia mendap ke bawah, dia jadi banyak dekat bawah ni. Jadi bila dia banyak kat bawah tu, dia akan mendap pada bawah tu. Kemudian akhir sekali dia tak bergerak pergi ke tempat lain. Jadi pada awal dia, lubang dia banyak tu. Tapi disebabkan ada kolesterol ni, lubang dia jadi sempit. Lumen dia jadi sempit. Bila lumen jadi sempit, dia akan ganggu dan sekat aliran darah. Yang boleh menyebabkan hipertensi ataupun darah tinggi lah. Dan bila dia tekanan darah tu terganggu, sekat aliran darah, menyebabkan darah tu kadang-kadang dia tak sampai ke bahagian otak. Darah bila tak sampai ke bahagian otak, oksigen tak dapat nak dihantar ke bahagian otak. Jadi bila oksigen tak dapat nak dihantar, otak tu nanti tak boleh nak berfungsi. Dan akhir sekali boleh menyebabkan stroke. Okey, stroke. Jadi otak tu tak dapat nak berfungsi, jadi dia akan menyebabkan bahagian badan yang dikawal oleh otak tu tak dapat berfungsi. Orang tu akan jadi lemah nanti. Jadi lumpuh. Cikgu ni bila cakap banyak sangat nanti mula nak tersasul. Jadi stroke, arteri di otak tersumbat. Dia menyebabkan darah tu tak boleh nak dihantar secukupnya kepada bahagian otak. Otak tu tak dapat berfungsi dan dia akan menyebabkan stroke dan akan menyebabkan kelumpuhan kepada seseorang tu.
Seterusnya adalah serangan jantung. Yang ini kalau dia melibatkan arteriosklerosis kepada salur darah yang hantar darah tu pergi ke jantung. Jadi jantung ni sekarang ni dah kurang dapat oksigen. Jadi bila kurang dapat oksigen, ini akan boleh menyebabkan serangan jantung. Seterusnya kita pergi kepada minyak sawit. Sebelum kita pergi kepada mendalam tentang minyak sawit ni, yang ada tentang proses penghasilan minyak sawit lah, proses pengekstrakan ni, kita pergi kepada struktur buah kelapa sawit dulu. Ni buah kelapa sawit lah, nama pun kelapa kan. Jadi dia ada isi rong, dia ada isi di dalam, dan boleh dibuat santan lah, dia boleh dibuat santan. Sebab tu ada nama dia santan kelapa sawit kan. Jadi kalau kamu nampak kat sini, cikgu ada lukis kat sini, bahagian luar ni ada sabut. Macam sabut kelapa tu, macam sabut kelapa. Kemudian ada tempurung di tengah-tengah ni, di antara tengah dengan kawasan luar tu ada tempurung. Kemudian di dalam tu ada dipanggil sebagai isi rong. Jadi kalau nama sains dia dipanggil sebagai sabut ni adalah mesokarp. Jadi mesokarp, bahagian sabut ni yang bahagian paling banyak sekali minyak. Jadi dia tak boleh buang sesuka hatilah. Dan kelapa sawit pun kalau nak tanam, kena tanam bahagian sabut ni dia tebal. Kalau dia tebal, maksudnya ada bagusnya dia dalam penghasilan minyak tu nanti. Jadi ini minyak yang paling banyak sekali, bahagian sabut atau mesokarp. Kemudian isi rong, kernel. Okey, isi rong. Isi rong dalam lah, tempurung kawasan, salah pula cikgu. Isi rong yang tengah-tengah tu minyak yang paling berkualiti. Jadi dia boleh hasilkan minyak yang berkualiti. Sama lah kalau kita buat minyak kelapa. Minyak kelapa tu kita ambil daripada mana? Ambil daripada sabut ke? Tak. Kita buat dia daripada santan tu. Daripada yang tengah-tengah tu, santan tu kita boleh tukar dia jadi minyak. Cubalah kamu masakkan santan tu, masak lama-lama nanti, santan tu daripada warna putih tu nanti, dia akan tukar jadi warna brown. Lama-lama lagi kamu akan nampak dia akan pecah minyak, dia akan keluar minyak daripada yang brown-brown tu. Nampak tak? Santan tu yang akan hasilkan minyak. Samalah juga di sini. Isi rong ni yang tengah-tengah ni yang akan menghasilkan minyak yang berkualiti, yang baguslah untuk kegunaan manusia, untuk dia buat produk-produk tertentu. Tapi yang paling banyak hasilkan minyak adalah bahagian sabut ni. Kemudian bahagian tempurung. Bahagian tempurung ni, temperung pula dah. Tempurung. Cikgu ni kadang metintong lah buat. Tulis pun salah ya. Endokarp tiada minyak. Boleh ya? Itu struktur buah kelapa. Seterusnya kita nak cuba fahamkan tentang proses pengekstrakan. Jadi dalam proses pengekstrakan ni kamu boleh buka muka surat 162. Dan di dalam proses 162 ni dia lagi mudah lah kalau kamu nampak catak alih dia tu kan dalam buku teks tu. Cikgu tak guna macam dalam buku teks sebab apa? Sebab buku teks tu tak boleh lah cikgu nak sesuka hati ambil ya. Kalau 100% cikgu ambil nanti masalah nanti. Yang pertama sekali apa yang dia buat ni nombor 1 lah. Nombor 1 cikgu tukar warna merah. Nombor 1 pensterilan. Pensterilan bila sebut sterile ni dia mesti dia nak bunuh semua mikroorganisma. Jadi dia dalam proses dia nak bersihkan buah tu daripada sebarang mikroorganisma, sebarang benda-benda hidup yang boleh membahayakan, yang boleh mengganggu kualiti minyak yang dihasilkan. Itu pensterilan. Samalah juga macam kalau kamu ada adik kan, adik kamu guna botol susu ke apa ke. Jadi botol susu salah satu cara macam mana nak bersihkan dia, kita rebus dia. Jadi proses pensterilan lah tu. Kita gunakan haba untuk bunuh semua bakteria yang ada. Jadi buah kelapa sawit, tandan disteril, steam bertekanan tinggi. Steam ni dia guna wap yang sangat-sangat panas ni. Wap ni kemudian dialirkan ke buah kelapa sawit dan tandan dia. Kadang-kadang buah kelapa sawit ni tak buang daripada tandan lah. Sebab apa? Nak mudahkan kan. Jadi dia ada tandan dia tu. Kemudian ada cabang-cabang, kemudian ada buah-buah.
Jadi sekali dengan buah, sekali dengan tandan, sekali dengan ranting-ranting dia tu akan disterilkan dengan gunakan steam yang bertekanan tinggi, bersuhu tinggi. Jadi haba yang datang daripada steam bertekanan tinggi, suhu tinggi itu akan bunuh mikroorganisma. Dia akan bunuh mikroorganisma. Kemudian di samping dia bunuh mikroorganisma tu, dia akan lembutkan sabut pada buah kelapa sawit. Dia akan lembutkan sabut pada buah kelapa sawit. Jadi bila dia lembutkan sabut pada buah kelapa sawit tu, jadi buah kelapa sawit akan mudah tanggal dari tandan. Jadi tandan pun tertanggal lah dengan buah-buah yang ada. Jadi baguslah proses pensterilan ni. Tak payah dia nak pergi cabut sebiji. Jadi dia gunakan steam yang bersuhu tinggi, bertekanan tinggi ini, menyebabkan dia jadi lembut, kemudian dia tertanggal sendiri. Dah jimat dah tenaga-tenaga orang nak pergi cabut pula kan. Kita kalau boleh ni, kalau melibatkan benda yang sangat banyak ni, kita tak nak susahkan diri. Kita nak memudahkan kita punya proses harian kita. Jadi ini pensterilan dah memudahkan. Kemudian ada penanggalan. Jadi proses penanggalan ni ada proses yang selepas pensterilan ni, di mana buah kelapa sawit dilerai dari tandan. Jadi dia nak pastikan, dia nak confirmkan yang memang betul buah kelapa sawit ni betul-betul tertanggal daripada tandan dia. Sebab apa? Sebab dia nak asingkan tandan tu lah. Dia tak nak guna tandan tu, mungkin dia nak ambil yang buah kelapa sawit sahaja. Jadi dah mudah dah tadi disebabkan oleh dia guna steam yang bertekanan tinggi dan mudah nak tanggal. Cuma sekarang ni dia nak confirmkan betul-betul memang betul ada proses penanggalan dan kita boleh pergi ambil dan buang tandan-tandan tu. Jadi dia gunalah mesin penanggal. Okey, adalah mesin tu mestilah dia bergerak pusing tu, nanti tertanggal semua buah daripada tandan. Seterusnya ada proses pencernaan yang nombor 3. Okey, proses pencernaan ni ada dua bahagian dia. Ni ada bahagian yang sini ataupun dia ada bahagian yang sini. Okey, ada bahagian yang sini atau bahagian yang sini. Jadi kamu boleh tengoklah muka surat berapa? 162. Dia ada akhir sekali dia hasilkan PO tulin dan PKO tulin. Okey, PKO tu apa? PKO tu palm kernel oil, minyak isirung sawit. Kalau PO tu palm oil, minyak sawit. Kita cubalah tengok apa yang beza dia tu. Ni orang-orang kimia dia tahulah. Dia mahir lah tentang minyak-minyak ni. Cikgu ni cerita apa yang berdasarkan buku teks je lah. Maklumat-maklumat tambahan tu tak apa nak tahu sangat lah ya. Kalau macam biologi ni, bolehlah ada maklumat tambahan. Sebab memang waktu degree dulu pun belajar biologi kan. Belajar in depth tentang biologi. Jadi buah kelapa sawit dipanas semula di suhu tinggi. Jadi buah kelapa sawit dipanas semula di suhu yang tinggi. Tadi dia dah wapkan dia, dah sterilkan guna steam yang tekanan tinggi. Sekarang ni dia panaskan semula pula pada suhu yang tinggi. Kemudian dikacau oleh batang pemutar. Jadi dia akan pusing dalam dia punya bekas pusingan dia tu lah. Jadi dia akan asingkan sabut dengan tempurung. Jadi proses pusingan-pusingan tu, kemudian buah tu mestinya dah semakin lembut lah. Sebab apa? Sebab dah dikenakan suhu yang tinggi. Jadi buah tu dah mudah nak diasingkan dan dia diasingkan sabut dengan tempurung. Sabut isi rong diproses secara berasingan. Sabut dan isi rong akan diproses secara berasingan. Jadi ada sabut diproses secara macam ni semua ni. Isi rong akan diproses secara macam ni. Jadi maksudnya sabut dan isi rong tu diproses secara berasingan. Dia tak duduk dalam satu proses yang sama. Jadi kita pergi dulu kepada sabut. Ni kamu boleh lihat muka surat 162 tu ya. Sabut. Boleh faham tak ni? Sekarang ni dia dah kacau guna batang pemutar. Dia dah asingkan sabut dengan tempurung. Tempurung ni, dalam tempurung tu adalah isi rong. Jadi sekarang ni sabut ni dia proses secara lain, bahagian yang ini dia proses secara lain. Jadi dia akan hasilkan dua minyak yang agak berbeza. Minyak yang hasilnya daripada beza tempat.
Kita pergi dulu kepada sabut. Sabut ni dia akan diperah guna penekan hidrolik. Okey, maksudnya ada proses pemerahan. Macam kita lah kan, ambil santan tu kita bubuh dalam bekas ke dalam penapis tu, kita tolak dia supaya santan tu keluar. Kita asingkan dia dengan dia punya hampas tu. Kita dapat santan yang betul-betul santan sahaja. Tapi yang bagusnya kalau industri kilang-kilang ni dia ada penekan hidrolik. Dia takkanlah manusia nak pergi asingkan sabut tu dengan minyak tu. Jadi dia guna teknologi yang ada, guna penekan-penekan yang menggunakan mesin-mesin ni, tolak semua minyak-minyak tu, tekan semua sabut-sabut tu untuk keluarkan minyak dia. Untuk keluarkan minyak dia. Okey. Mana tahu tadi? Orang duk mesej cikgu ni pagi, petang, siang, malam mesej. Tanya macam-macam soalan. Cikgu pun kadang-kadang dah lah nak buat sains ni lagi. Lepas tu nak buat sejarah lagi, nak buat bio lagi. Kemudian ada kelas-kelas yang cikgu kena jaga juga. Banyak betul benda. Akan keluar PO. PO ni palm oil lah, minyak sawit. Okey, akan keluar minyak sawit yang datang daripada sabut. Sabut sahaja. Seterusnya dia akan berlaku penurasan, gentian sabut diasing daripada PO. Okey, gentian sabut ni akan diasingkan. Jadi mungkinlah ada sebahagian-sebahagian ada benda-benda tertentu pada minyak tu, mungkin ada sabut-sabut, gentian-gentian sabut. Jadi dia nak pastikan tidak ada campuran lagi dah. Minyak tu tak dikotori. Tidak macam disisa ke, tidak dikotori oleh sabut-sabut lah. Seterusnya berlaku penulinan, steam alir lalu PO. Jadi ada penulinan ni, dia akan guna steam ni untuk alir lalu dekat PO ni, palm oil ni. Okay, minyak sawit ni. Okay. Dia untuk apa dia lalukan steam ni? Untuk hilangkan bau, untuk singkirkan asid. Jadi dia akan buang lah. Dia akan buang bahan-bahan yang masih ada lagi pada minyak tu, yang menyebabkan minyak tu ada sedikit bau yang tak elok, ataupun dia buang keasidan pada minyak tu. Jadi dia gunakan steam, dia gunakan macam haba jugalah ya. Jadi ada bahan-bahan tertentu akan meruap, akan keluar, akan hilang daripada minyak tu. Kemudian PO ni palm oil ya, minyak sawit. PO ni minyak sawit. Okey, disalurkan melalui karbon yang diaktifkan. Jadi bila dia lalu dekat karbon yang diaktifkan, dia akan lunturkan warna. Jadi ada tindak balas lah karbon yang diaktifkan. Jadi dia ada satu mesin tu, dia akan menyebabkan ada pengaktifan kepada karbon tu, yang akan menyebabkan pelunturan kepada warna tu. Jadi warna tu akan makin cantik lah. Jadi bila makin cantik tu, orang pun suka lah nak beli minyak kan. Jadi dia akan hasilkan PO yang tulen. PO ni apa? Palm oil. Handset ni dia bunyi, cikgu lupa nak silent lah. Kemudian kita pergi kepada isi rong. Jadi isi rong ni, yang bahagian dalam ni lah isi rong, tapi dia ada tempurung jugalah ya. Tempurung mengandungi isi rong yang dikukus. Tekanan tinggi ni kamu tekanan tinggi kamu betul kan? Cikgu duk conteng kat mana ni? Sekejap lah. Jadi isi rong tekanan tinggi, kemudian isi rong tu dikeringkan. Okey, dikukus dengan tekanan tinggi. Tempurung mengandungi isi rong dikukus dengan tekanan tinggi. Kan dah asing tadi sabut dengan tempurung tadi kan. Jadi tempurung tu mengandungi isi rong dikukus tekanan tinggi. Isi rong diasingkan. Okey, isi rong diasingkan. Diasingkan dengan tempurung lah. Isi rong kemudian dikeringkan. Jadi kita panggil dia PKO nanti. Palm kernel oil. Palm kernel oil tu yang minyak isi rong sawit. Minyak isi rong. Okey, palm kernel oil, PKO. Ada dalam buku teks tu ada. Palm kernel oil. Ataupun minyak isi rong sawit. Minyak isi
sirung sawit. PKO di dalam diekstrak dengan penekan hidrolik atau skru. Kemudian penurasan isi rong diasing dari PKO. Okey, PKO tulen. Itu sajalah yang ada dalam buku. Jadi dia ada minyak yang terhasil daripada isi rong, minyak yang terhasil dari sabut. Seterusnya kita ada komponen dalam minyak sawit. Jadi dalam komponen yang ada dalam minyak sawit ni ada glycerol, asid lemak. Okey. Asid lemak ni terbahagi kepada asid lemak tepu, asid lemak tak tepu. Jadi asid lemak tepu ni contohnya asid palmitik, asid stearik. Asid lemak tak tepu, asid olik, asid linolik. Cikgu pun tak tahulah apa beza dia pun tak tahu. Ni kimia-kimia ni. Okey, sifat kimia minyak sawit. Jadi sifat kimia minyak sawit ni dapat dinyatakan atau diterangkan dalam aspek pengoksidaan dia. Jadi kita cuba terangkan sifat kimia dia melalui pengoksidaan dia. Bila sebut tentang pengoksidaan ni, dia mesti melibatkan oksigen. Pengoksidaan ni mesti melibatkan oksigen lah. Kalau apa satu lagi tau, reduction ke apa, dia melibatkan hidrogen. Kemudian kita nak terangkan sifat kimia minyak sawit ni melalui aspek hidrolisis dia. Dan akhir sekali pengesteran. Pengoksidaan ni minyak sawit gabung dengan oksigen dalam udara. Jadi bila dia gabung dengan oksigen di dalam udara, dia akan hasilkan radikal bebas dan sebatian bahaya kepada kesihatan manusia. Jadi free radical ni dia bahaya kepada manusia, bahaya kepada kesihatan manusia kalau mengalami pengoksidaan. Kemudian hidrolisis, molekul minyak sawit bertindak balas dengan air. Jadi hidrolisis. Dia tindak balas dengan air, dia akan hasilkan glycerol dengan asid lemak. Kemudian pengesteran, molekul asid lemak dalam minyak sawit tindak balas dengan alkohol. Jadi pengesteran ni dia melibatkan tindak balas dengan alkohol, dia akan hasilkan ester. Jadi ester iaitu biodiesel minyak sawit. Seterusnya ada proses emulsian minyak sawit. Emulsian ni maksudnya dia pecah ya, emulsification. Dia pecah jadi tisisan-tisisan minyak sawit yang lebih kecil. Jadi bila sebut tentang emulsian atau emulsifikasi, dia nak pecahkan minyak sawit itu kepada titisan-titisan yang lebih kecil. Kandungan nutrisi dalam minyak sawit ada lemak, vitamin E dengan A, dia ada bahan antioksidan, karotina, dia ada 1% sterol, fosfatida, triterfenik dengan alkohol alifatik. Okey, kenapa cikgu tak bubuh ni ya? Okey. Seterusnya produk yang boleh dihasilkan daripada minyak sawit ni, margarin, coklat, sabun, kosmetik. Seterusnya ada pengurusan lestari minyak sawit ni ataupun ladang kelapa sawit ke, iaitu penggunaan tanah. Jadi untuk tak ditebang lebih banyak hutan, jadi bila dah sampai satu tahap, bila kelapa sawit tu dah tak bagus lagi dalam penghasilan buah kelapa sawit, kita kena tebang dan kita kena tanam semula. Okey. Kemudian air sisa daripada proses penghasilan minyak sawit, sama ada palm oil atau palm kernel oil. Jadi dia ada palm oil meal effluent. Ni sisa lah, saki baki daripada proses penghasilan minyak sawit tadi. Jadi dia terhasil daripada proses pensterilan. Jadi air sisa ni boleh dijadikan sebagai baja organik atau tenaga biogas. Jadi bahan-bahan sisa-sisa daripada proses penghasilan minyak sawit tu boleh jadi bahan yang lain dan dia tidak mencemarkan nantilah alam sekitar. Jadi dia tetap dapat memberi keuntungan kepada pengilang-pengilang kalau dia dapat tukarkan air sisa tu kepada baja organik dan tenaga biogas. Seterusnya, kualiti udara. Bila kualiti udara tu, bila tanam pokok kelapa sawit tu,
Jadi baguslah dia untuk proses fotosintesis. Sisa kelapa sawit, jadi contohnya pelepah boleh jadikan baja, tempurung kelapa sawit itu boleh dibakar, batang pokok boleh jadikan gantian kayu, tandan kosong boleh jadikan kompos, pom boleh jadikan biogas atau baja, yang ni pom ni air sisa dia, sabut boleh dijadikan tekstil atau permaidani. Itulah, nak cerita lebih-lebih pun cikgu pun tak adalah kata 100% setuju dengan kelapa sawit ni ya. Sebab kelapa sawit ni makin banyak tanah diteroka, hutan diteroka, hutan ditebang, sebenarnya dia akan memberi kesan kepada biodiversity hutan tu sendiri. Okay, itu sebabnya salah satu sebab kenapa Eropah dia mengharamkan ataupun dia tidak membenarkan pembelian minyak kelapa sawit bagi negara-negara dalam European Union. Sebab apa? Sebab dia beranggapan bahawa kelapa sawit, pokok kelapa sawit yang ada dekat Malaysia, dekat Indonesia, dekat Thailand ni ditanam dengan melibatkan memusnahkan hutan yang ada. Memusnahkan hutan yang ada. Tak tahulah. Ni cakap lebih-lebih nanti orang marah buat cikgu pula. Cikgu pun tak adalah setuju sangat dengan Eropah tu. Eropah tu dia lagi teruk dia punya kemusnahan yang dia bawa, dia buat kepada masyarakat dunia ni. Dia, Eropah ni negara-negara pentakluk, kalau diikutkan sejarah, dia koloni. Dan perang dunia pertama, perang dunia kedua berlaku dekat situ lah. Dengan ketamakan pemimpin-pemimpin dia tak bagus sangat lah. Ya, dia duduk cerita orang lain tak bagus, orang lain tu tak bagus, orang ni tak bagus, dia pun sama juga, tak bagus sangat pun. Jadi cerita sangat lah ya. Kemudian kita ada sabun. Kita tengoklah tindak balas sabun ni macam mana. Jadi sabun ni merupakan garam asid lemak. Jadi macam mana nak menghasilkan sabun? Jadi kita gunakan minyak. Bolehlah guna minyak kelapa sawit tadi nak hasilkan sabun. Okey, boleh hasilkan sabun kan. Jadi sabun merupakan garam asid lemak. Proses penghasilannya minyak tambah dengan alkali, dia jadi garam asid lemak dan glycerol. Jadi komponen molekul sabun ni dia ada bahagian kepala ni, bahagian hidrofilik. Hidrofilik ni dia suka kepada air lah. Okey. Hidrofilik dia suka kepada air. Hydro ni air, filik ni dia suka. Maksud dia love. Dia suka kepada air. Bahagian ekor pula bahagian hidrofobik. Dia tak suka kepada air. Jadi ada bahagian yang akan melekat dengan air, ada bahagian yang tak melekat dengan air. Okey. Sekarang ni kita nak tengok tindakan pencucian. Sabun ni macam mana dia boleh cuci, boleh membersihkan baju-baju ataupun pakaian-pakaian yang kotor tadi. Ini muka surat berapa? Okey, muka surat 169. Sabun larut dalam air. Jadi sabun ni larut dalam air antara disebabkan oleh bahagian kepala ni bahagian hidrofilik. Dia suka kepada air. Jadi tegangan permukaan air akan kurang. Permukaan air punya tegangan tu akan kurang. Pakaian permukaan kain basah dengan air. Okey, jadi permukaan kain basah dengan air sabun. Ekor molekul sabun hidrofobik melarut, melekat pada kotoran, bergris. Yang inilah, okey. Cikgu ni kadang tak perasan. Ekor molekul sabun, ni kan ada kotoran bergris, ni ada air, ni ada permukaan kain. Air ni dia boleh melarut dalam sabun ni dia boleh melarut dalam air sebabnya ada bahagian kepala ni hidrofilik, dia suka pada air. Kemudian bahagian ekor ni dia larut dalam kotoran bergris. Jadi dia pergi dekat kotoran bergris tu, dia akan ada sentuhan, akan ada ikatan antara bahagian ekor hidrofobik ni dengan bahagian kotoran bergris ni. Okey, kemudian bahagian hidrofilik larut dalam air, kan bahagian kepala ni larut dalam air. Jadi di situ ni dia akan menyebabkan ada daya di antara bahagian kepala dengan bahagian ekor. Bahagian kepala ni daya dia lebih suka kepada air. Bahagian ekor ni dia lebih suka kepada kotoran bergris ni. Jadi apa jadi bila pakaian tu, air tu bergerak, iaitu gosokkan, berus kain, dia akan tanggalkan kotoran bergris dari permukaan kain. Kalau kita masuk dalam washing machine kan,
washing machine tu apa berlaku dalam dia? Dia akan berlaku putaran. Air tu akan bergerak. Jadi bila air bergerak, air ni bergerak. Dia akan menyebabkan ni kepala ni akan turut bergerak. Jadi bila kepala ni turut bergerak, dia akan gerakkan juga bahagian ekor ni. Ekor ni kemudian ada ikatan dengan kotoran bergeris. Jadi bila ada ikatan dengan kotoran bergeris, dia akan tarik kotoran bergeris tu untuk terasing dengan bahagian kain. Akan terasing dengan bahagian kain. Jadi bila dia terasing dengan bahagian kain, permukaan kain, dia akan asingkan antara kotoran bergeris ni dengan air. Macam mana nak cerita ya? Mudah je sebenarnya. Kan bahagian ekor ni dia suka kat kotoran bergeris. Sebab dia tak suka kepada air. Bahagian kepala ni dia suka pada air, dia duduk kat air. Jadi dia akan ada ikatan antara bahagian ekor dengan bahagian kotoran bergeris. Jadi bila ada pusingan air di dalam washing machine tu, bahagian kepala ni akan ikutlah air tu. Sebab apa dia ikut air? Sebab dia suka air. Jadi bila air tu pusing, dia akan tarik bahagian ekor. Ekor pula akan melekat pada kotoran bergeris. Dia akan tarik kotoran bergeris. Jadi kotoran bergeris tu sekarang dah terasing daripada pakaian, permukaan pakaian. Sebab ditarik oleh molekul-molekul sabun ni. Jadi titisan grease dikelilingi molekul sabun terampai dalam air sabun. Buih sabun perangkap titisan grease, air sabun buih dibuang semasa membilas. Kan dalam proses washing machine tu kan dia ada banyak. Dia sabun, dia cuci, kemudian dia buang air sabun tu, kemudian ditambah air yang baru, kemudian dia cuci lagi, dia buang air tu, kemudian ditambah air yang baru, kemudian dia pusing lagi, dia buang. Jadi bersihlah pakaian kita tu. Dengan adanya sabun ni akan buang kotoran-kotoran yang bergeris tu. Itu adalah tindakan bagi sabun lah. Jadi cikgu dah habislah terangkan kepada kamu semua yang melibatkan bab yang kelima ni, sebatian karbon. Cikgu tak tahulah kamu boleh faham ke tak. Cikgu harap-harap kamu boleh faham. Dan daripada kefahaman tu kamu bertambah minat lah. Sebab apa, kita dalam belajar ni kadang-kadang kita kena faham. Bila kita tak faham, kita tak datang minat. Bila tak datang minat, kita nak buat sesuatu perkara tu yang kita tak minat, kita akan rasa sengsara nanti. Kita rasa kenapalah kita nak kena dengar benda-benda yang kita tak minat ni kan. Sebab tu faham tu penting. Ya. Itu pandangan cikgu lah. Mungkin cikgu kat sekolah kamu ada pandangan yang berbeza, cikgu pun tak pastilah. Okey, itu saja. Terima kasih.